Ya, antara mitos, fakta, ketakutan, kebimbangan semua ada kita akan bincangkan pada pagi ini sebaik mungkin bersama dengan Encik Nik Fairuz Hakim Nik Omar, Pertubuhan Aku Bekam Malaysia, dan Encik Syamsul Farouk Disma itu daripada Pertubuhan Aku Bekam Malaysia juga. Selamat datang. Ya. Baik, tadi saya nampak bila tengok video tu macam angguk-angguk ada, geleng-geleng ada. Geleng-geleng tu sebab tadi ada kesilapan katanya fakta. Dia kalau perempuan darah terkeluar melalui darah haid semuanya kan. Laki kena buat ni lah. Jadi itu semua salah faktanya. Atau mungkin kita boleh bincangkan. Dia maksud darah tadi memang kalau kita kata orang perempuan boleh keluar darah haid lah, darah haid tadi. Dan juga boleh juga keluarkan melalui kaedah bekam. Boleh juga. Kita macam yang tu yang bekam. Kita kata yang darah haid ni yang biasalah, normal. Tapi kalau yang kita buat ni di permukaan kulit. Permukaan kulit. Bukan permukaan kulit. Apa beza yang di toreh dengan yang gunakan teknologi apa? Macam tusukan. Pen ke apa tu? Pen, tusukan. Tusukan. Jadi yang di toreh tu dia yang sekarang ni pakai pen lah. Yang kita pakai sekarang ni pen. Yang toreh ni yang kaedah lama lah, kaedah lama. Tapi ada yang masih gunakan toreh tu. Tapi kalau ikut yang terbaru ni mengikut kaedah terbaru kebanyakan yang pakai yang pen lah. Baik. Okey, jadi mungkin Cik, ada di antara penonton Malaysia hari ini yang pernah berbekam atau tidak pernah kerana katanya ada ketakutan sedikit. Nak tahu sebenar-benarnya, macam saya sendiri pun sejujurnya tak pernah bekam. Okey. Saya bekam ni adakah sakit ataupun bila dia tengok darah tu jadi terus rasa ni mesti sakit ni. Sejujurnya. Okey. Dia cerita bekam, kalau kita kata bekam ni ada dua kan, bekam angin, bekam darah. Bekam angin, bekam basah. Okay. Jadi kalau kita tengok, kalau bekam kering lah, bekam kering ni dia tidak ada rasa lah. Cuma yang cerita tadi bila bekam basah tadi. Bekam basah ni kalau kita tengok, kalau yang pakai pen tadi, pen tu kita panggil lancet lah, lancet tadi. Yang tu sekarang ni dia bila pakai pen, dia kita tak guna tangan lah. Bila pakai pen tu bila dia tekan tu dia puncher ataupun ditusuk tu laju. Seperti akupuncture ke? Tak sama. Akupuncture kita tak guna satu. Dia ada dalam pen tu dia ada spring. Oh, okey. Bila kita tebuk tu terus dia masuk, dia ditusuk. Macam orang nak ambil darah nak cek. Cimanis semua kan. Cimanis tu. Macam tu je kita rasa. Tidak kata sakit macam dihiris macam tu. Tidaklah. Sebelum kita berbincang tentang manfaat bekam ni, jadi apa pantang larang sebelum berbekam? Ada yang kata jangan makan, jangan itu dan ini. Sejauh mana kebenaran faktanya? Jadi dia kira seelok-eloknya sebelum berbekam tu 2 jam atau 3 jam sebelum berbekam seeloknya makan dulu. Lepas tu nanti bila kita nak berbekam tadi, kita ada tenaga lah. Baik, okey. Ini sebenarnya pertama kali juga saya tahu tentang pantang larang ataupun apa yang dinasihatkan lah. Okey, sekarang ni Faitri Yahya ni kiranya wakil daripada Malaysia hari ini yang akan berbekam hari ini bersama dengan Encik Syamsul ya. Okey, saya rasa kita boleh bergerak ke sana. Boleh. Okey, mari. Jadi kepada anda yang sedang menonton sekarang ni ingin lihat berbekam secara live, kami bawakan anda. Dan kita tahu juga bekam ni adalah pilihan masing-masing dan juga ia adalah sunnah Encik, betul ya? Ya. Dan kalau kita cerita tentang faedah atau kelebihan, selalunya yang saya dengar dan kita tengok yang dikongsikan tadi, katanya badan jadi ringan lepas berbekam. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Ya betul. Biasa selepas kita berbekam ni kita rasa ringan sikit. Baik. Berasa ringan bila kita dia berbekam ni banyak manfaat dia. Jadi yang utama sekali kebanyakan orang berbekam ni dia menggunakan kaedah bekam ni untuk melegakan kesakitan, untuk mengurangkan kesakitan. Baik. Okey. Macam Faitri Yahya hari ini kita akan bekam di bahagian kaki. Okey, sebenarnya berbekam kat bahagian mana yang bagus sebenarnya? Adakah satu badan ataupun ada kawasan-kawasan tertentu? Dia seluruh tubuh boleh berbekam. Okey. Cuma dia adalah kawasan yang tak boleh, tapi biasanya ramai orang berbekam di bahagian betih ni. Betis ya? Bahagian belakang pinggang. Belakang pinggang di atas belakang. Baik. Kalau yang terbaiknya satu badan lah.
elok satu badan lah buat. Okey, dan berapa lama selalunya proses? Sebab rancangan kita di Malaysia hari ini 1 jam saja. Pasal tu kita pilih untuk buat di kaki saja hari ni ya. Ya. Okey. So, kalau biasanya kalau proses untuk satu badan dia ambil masa lebih kurang dalam 40 minit, macam 40 minit hingga 1 jam lah. Oh, tak begitu lama lah. Tapi okey. Disebabkan bahagian kaki saja. Okey, jom kita ceritakan sedikit apakah langkah pertama yang dilakukan dan bekam apa yang kita bakal lakukan hari ini. Okey, pertama sekali saya akan buat bekam, iaitu bekam angin dahulu. Bekam angin. Tadi kita tadi saya sapu alkohol swab. Okey. Untuk kita bagi ni bagi kebas kat sini. Bagi kebas, so tak rasalah. Tak rasa. Okey. Dan kedua pula saya akan buat bekam angin. Apa bezanya bekam angin dengan bekam basah ya? Bekam perbezaan dia, bekam angin ni kita tak ada melakukan torehan lah, ataupun tusukan tadi. Baik. Untuk mengeluarkan darah. Tapi untuk yang bekam basah ni kita akan melakukan sedikit torehan untuk mengeluarkan darah. Okey, Fitri? Okey. Ketat sangat ke? Okey. Okey, so kita tak dengar suara Petri daripada tadi. Jadi kita tak dengar. Okey, Petri ya? Okey. Ini adalah bekam angin. Okey, selalunya pilihan orang ramai bekam angin ataupun bekam basah, dan kenapa? Banyak kalau kita tengok untuk ada ramai yang pilih bekam angin, ialah bagi yang takut tadilah. Cerita tadi yang takut lepas tu dia rasa macam ngeri. Dia cuba bekam kering lah. Bekam kering. Lepas tu kalau bekam basah ni banyak orang yang dia dia yang ikut sunnah, jadi untuk mengeluarkan darah-darah toksik macam tu. Baik. Okey. Dan selepas ini kiranya bekam angin kita tunjukkan kepada semua penonton. Okay. Seterusnya saya nak buat bekam darah. Ini dikatakan pen. Ini pennya. Pen ni kita akan taruh Kita akan masukkan jarum dahulu. Okey. Ada ya? Okey, jarum. kita fokus sedikit kepada penonton nak tengok ni. Ini jarum. Ini dia. Ada jarum di dalam tu. Jarum pakai buang. Mana satu customer, satu patient, satu jarum. Lepas tu terus buang dah. Terus buang pakai buang. Okey, baik. Okey, saya akan mulakan, iaitu saya akan tusukkan. Saya akan buat tusukannya. Baik. Fitri, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Okey, Tuan Fitri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Kita tarik nafas. Tarik nafas. Tahan Allahumma salli. Okey, lepas nafas. Okey, Fitri Ayah, ada rasa apa-apa tak? Biasa. Wah, ini betul-betul nampak tenang tetapi sebenarnya kuat Fitri Yahya. Oh, gitu saja. Okey, so dekat sini daripada cucukan pen tu nanti akan keluar darah ya? Akan keluar darah. Keluar darah sedikit demi sedikit. Biasanya dalam lebih kurang dalam 5 minit ke atas darah tu akan dia tak ada penuh lah, mungkin dalam separuh cup. Oh, baik. Jadi darah tu sebenarnya adalah darah kotor ataupun bagaimana? Darah permukaan yang di bahagian permukaan. Di bahagian permukaan. Dan saya difahamkan kalau saya tengok bukan saja di Malaysia. Kalau katanya bekam ni asalnya daripada negara China. Dan di di tempat-tempat lain pun banyak juga di Middle East dan sebagainya. Tetapi saya nak tahu kenapa atlet-atlet ramai sebenarnya, termasuklah dengan Michael Phelps, iaitu seorang atlet renang Olimpik pun melakukan bekam katanya. Jadi dia sebenarnya bila melakukan bekam ni dia banyak kita rasa kelegaan lah. Biasa bila atlet ni dia rasa lenguh, letih, penat, stres pada tubuh. Training yang sangat kuat. Ketat. Ya. Jadi untuk melegakan dia punya stres tu bekam sangat sesuai. Baik. Jadi tu ramai yang buat bekam. Lagi saya kurang lagi. Okey, kita buat lagi satu pula ya. Tahan Allahumma salli. Okey, lepas nafas. Baik, sebenarnya itu pertama kali saya lihat bagaimana ia dilakukan. Saya ingatkan sebenarnya dia dicucuk seperti jarum. Rupanya dia sangat laju dan macam itu Okey, untuk orang yang tidak pernah berbekam, kalau boleh dikongsikan kenapa berbekam ni sangat digalakkan sebenarnya? Sebab dia bagus untuk peredaran dalam darah kita. Lepas pada tu dia bagus juga untuk sistem penghadaman, untuk melegakan kesakitan. Bagi orang perempuan kadang untuk period pain boleh buat. Oh, baik. Lepas tu ada yang buat untuk irregular, period tak teratur. Jadi banyak manfaat-manfaat dia. Jadi bagi ada yang stres elok. Macam tadi yang Dayah cakap tadi. Atlet pun ada buat. Ya, betul. Jadi atlet buat tu dia rasa kebaikanlah, keseronokan bila buat berbekam. Ya. Okey, dan kalau diikutkan untuk siapa yang boleh berbekam, dan okeylah soalan yang paling mudah. Siapakah mereka yang tidak boleh berbekam atau tidak dinasihatkan? Mungkin ada penyakit berisiko ataupun mungkin seperti kecil manis dan sebagainya.
Macam tadilah, macam contoh yang berisiko lah. Berisiko memang tak digalakkan. Lepas tu bagi yang tubuh dia lemah, lemah, letih teramat sangat, tak boleh berbekam lah. Ada yang boleh tu bila dia ada tenaga. Kita kalau kita tak ada tenaga, kita buat juga mungkin boleh jadi pitam ke. Jadi bagi yang ada tenaga, yang tubuh dia rasa sihat, boleh buat. Boleh buat. Kalau rasa memang lemah dan tak bertenaga, tidak disarankan. Tak, dia mungkin takut boleh jadi pitam. Kita Baik. takut. Faham. Baik. Okey, sekarang ni kita nak tanya kepada Fadri Yahya. Pertama kali kita interview seseorang dalam keadaan menentang begini. Hari ini susah sikit. Okey, bagaimana? Dan juga berapa kekerapan yang seeloknya bagi untuk orang yang berbekam ni, tuan? Berbekam seelok-eloknya dalam kita kalau bekam basah ni dalam 40 hari sekali boleh buat, atau sebulan sekali, atau 2-3 bulan sekali boleh buat. Bisa kata kalau ada keperluan dia kena buat katakan setiap 10 hari ke, itu untuk orang yang kategori mana? Dia ada kategori jenis-jenis lah yang sesuai untuk 10 hari. Boleh tengok atas lokasi tempat yang dia buat. Kadang ada orang tu yang macam dia kata dia sakit yang penting, lebih kerap kena buat Maaf sekali. Lagi sakit lagi kerap kena buat ke macam mana? Mungkin ada penyakit tertentu yang boleh dirawat melalui bekam? Bekam boleh, kalau untuk kerap boleh, tapi kawasan yang berbeza lah. Tapi kalau kawasan yang sama, kita berbekam. Kalau kita cerita pasal bekam darah, kawasan yang sama kita buat berulang kali, dia boleh menyebabkan kelukaan lah kawasan. Lagi satu saya tengok ada mungkin antara fakta dan mitos juga. Dia kata kalau berbuih mungkin ada masalah penyakit. Kalau darah tu hitam ke pekat ke, mungkin ada indikator penyakit tertentu ke macam mana? Betul ke tidak? Itu mengikut pandangan pengamal bekam macam itulah. Okey, baik. Sebab kenapa Fetri Yahya bertanya bekam begini? Fetri Yahya juga memang selalu berbekam, Fetri? Betul. Betul Okey. Dan Fetri Yahya sendiri merasakan manfaatnya lah ya. Okey, Fetri. Dia jadi ringan, tapi kalau saya berbekam, biasa anak isteri akan menjauhilah. Untuk hari yang pertama tu dia takut nampak merah-merah kesan bekam tu kan. Dia punya efek selepas tu lah. Dan berapa lama sebelum kesan-kesan tu hilang? Biasa dalam tempoh 2 minggu kesan dia boleh hilang lah. Okey, Fetri, 2 minggu ke mereka menjauhkan diri? Sekejap je lah. 3 hari tu dah boleh nampak ni dah. Dah nampak beza lah. Saya nak bersihkan darah. Okey, mari kita doa seterusnya nak bersihkan darah pula. Okey. Begitu. Tuan, kalau terkini moden kan? Biasa kalau zaman dulu kalau kita nak berekam di kepala, dia kena cukur semua kan? Mungkin ada kaedah moden yang tak perlu lagi bercukur untuk dapatkan kita dapat berekam di kepala macam mana? Ada yang baru kan, dia ada teknologi baru, dia boleh ada mesin, dipakai mesin. Itu boleh juga digunakan. Ya, okey. Jadi apa antara penyakit yang perlu mampu dirawat dengan berkesan bila kita berbekam ni? Berbekam ni banyak manfaat. Macam saya cerita tadi, dia bagus untuk melegakan kesakitan, sakit migrain, sakit kepala, sakit belakang, sakit betis, sakit pohon, sakit perut, masalah penghadaman, gastrik, macam orang perempuan period. Kita duduk Boleh. Sudah selesai. Selesai. Dan katanya ada poin-poin yang tertentu juga untuk kita bekam tu macam di bawah di bahagian situ. Okey, Fetri dah 2 dah. Charge tu nanti kita kira lain lah. Baik. Sampai duduk boleh Boleh. Kita berbincang. Kemudian juga saya nak tanya, bekam ni misalnya kalau umur kan, dinasihatkan umur berapa? Kanak-kanak boleh ke ataupun yang terlalu uzur boleh ke tidak? Macam mana? Mengikut garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, umur yang dicadangkan adalah 10 tahun hingga ke 65 tahun. Baik. Dan juga untuk bagi kalau umur lebih pada 65 tahun, kalau sesuai atau tubuh dia sesuai untuk dilakukan bekam, boleh. Tapi tengok kesesuaian lah. Kalau tak sesuai, tak boleh buat lah mengikut. Kalau ada yang kata, dia takut jarum ni, dia lebih selesa kalau letakkan lintah ke atau pacat. Pacat ke? Sama ke konsepnya? Macam mana? Dia pacat atau lintah ni dia konsep lain. Lain. Dia bukan macam bekam ni lah. Ini banyak poin-poin ni kan? Dia lintah, dia kaedah bekam, bukan lintah ataupun herodenterapi kan dia panggil. Itu dia menggunakan haiwan. Yang kap ni kita guna kap alat. Dia teori yang berbeza lah.
Baik. Kalau saya diberi pilihan, saya pilih bekam lah daripada pacar dengan lintah. Cuba dua-dua. Cuba dua-dua. Ya, cuba dua-dua. Okey. Dan tentunya mungkin penonton Malaysia hari ini pun rasa macam ini rupanya berbekam menggunakan Sonok, mod ya. kan? Sebab siapa yang dah pernah berbekam seperti Fatri yang tahu kebaikan ataupun rasanya So, selepas kita rasa lebih ringan badan lepas tu. Itulah dia. Biasa saya buat 3 bulan sekali macam tu. Okey. Oh, okey. Baik. Baik, sekarang ni kita nak berehat seketika. Bukan Fatri Raya nak buat keseluruhan badan, tetapi kita nak ambil nafas dahulu. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Cik Nif Fairuz Hakim dan juga Cik Syamsul Farouk kerana sudi bersama kami kongsikan kebaikan bekam. Pertama kali saya bersiaran secara menyerap. Ya, saya pun rasa ini rekod biasa, rekod baru untuk Malaysia hari ini. Nanti untuk yang lebih baik kita set up kemudian. Okey, baik. Terus bersama kami di Malaysia untuk info seterusnya.